Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatin untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan penuh takzimnya dipersilakan. Alhamdulillah, ikan sembilan di celah batu, keadaan bergelora di Pulau Sayu. Kalau membilang dari satu, mencari suara semakin padu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati saudari pengacara majlis, yang berbahagia Profesor Datuk Engineer Dr. Osman Abdul Karim, Timbalan Naib Chancellor UKM, yang berbahagia Arkitek Profesor Datuk Dr. Amir Hamzah Mat Yunus, yang di-Ketua Lembaga Arkitek Malaysia, yang berbahagia Profesor Engineer Dr. Marzuki Mustafa, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, yang berusaha Arkitek Dr. Mastur Surat, Ketua Sekretariat Seni Bina Identiti Kebangsaan, yang berbahagia saudara-saudari yang mencinta seni bina, kejuruteraan dan disiplin-disiplin yang berkaitan. Izinkan saya berterima kasih kepada UKM, khasnya bagi majlis kita untuk menyaksikan penandatanganan memorandum persefahaman UKM LAM dan perasmian Sekretariat Seni Bina Identiti Kebangsaan. Sesungguhnya ini merupakan kali pertama peluang yang dapat bagi saya untuk bersama-sama para cerdik pandai dan mereka yang berkaitan dengan satu-satunya ciri tamadun manusia, yaitu seni bina dan subjek-subjek yang berkaitan dengannya. Majlis ini adalah majlis yang penting oleh kerana ia menjurus kepada bukan saja cara berfikir, tetapi juga cara kita mengolah masa depan tamadun kita. Jika kita bercakap pasal bahasa, muzik serta budaya, maka di dalamnya tetap tertanam konsep serta amalan berhubung dengan kediaman, rumah, struktur, lambang dan sebagainya. Oleh itu, para profesional yang mewakili bidang arkitek atau architecture, mereka yang terlibat dengan seni bina, bandar, kampung, perumahan awam, bangunan-bangunan kerajaan, tentulah terasa oleh mereka bahawa tamadun itu mereka juga yang menyaksikan. Jika kita pergi ke negara Itali atau negara-negara Eropah yang cetusan Renaissance-nya tinggi, sewaktu Perancis berkuasa tinggi dahulu di sekitar tahun-tahun 1789 dan seterusnya, terasa oleh kita peninggalan tamadun dan zaman mereka itu telah mencernakan sesuatu sifat yang sampai kini terasa oleh kemanusiaan. Apakah kita boleh berkata sedemikian apabila kita menceritakan tentang Melaka? Apakah kita boleh berkata sedemikian apabila kita menceritakan tentang Aditya Varman di Sumatera? Apakah kita boleh menceritakan sedemikian apabila Pagar Ruyung dikatakan sebagai pusat kepada adat? Hadirin yang dikasihi sekalian, di sinilah terasa oleh saya bahawa dengan penglibatan UKM dan semua agensi yang telah diwar-warkan sebagai penting, kita perlu berfikir untuk tamadun negara kita. Sebagai seorang yang mencintai bahasa, tentu sekali saya berkata bahasa itu perlu kita jeniskan kepada komunikasi penting
dan kepada peralatan kita berbudaya. Tetapi bagi sejarah, mereka akan bertanya, batu bersurat mana yang boleh dikatakan sebagai membawa bahasa Pahlavi, bahasa Melayu? Bangunan mana yang boleh dikatakan sebagai membawa ciri-ciri kehidupan orang Melayu? Dan Islamiah apakah yang hendak dicetuskan sekiranya Universiti Islam Antarabangsa hendak menyatakan inilah tamadun kami? Suara ini tentu pernah disuarakan. Malah Tunku Abdul Rahman tanpa membuat pengumuman telah mendahului kita sebagai Perdana Menteri pertama mewujudkan Masjid Negara, bangunan Parlimen, Museum Negara. Dan dengan adanya cetusan idea-idea terkemudian, kita dapat melihat bangunan Dewan Bahasa, kita dapat melihat bangunan sekolah-sekolah, serta bangunan yang sampai kini ciri tradisinya, ciri klasiknya masih wujud. Sedangkan boleh dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sesuatu yang indah dan cantik. Ini kan pula bagi manusia yang ingin berjuang dan mengisi perjuangan itu menerusi isian dan juga penggemblengan tenaga sekutu. Mari kita lihat sedikit sejarah perjuangan kita. Pada tahun 1971, kita telah mengadakan Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Dan Perdana Menteri kedua, Tun Abdul Razak Husin, telah menyatakan kepada ramai pada masa itu bahawa 3 prinsip pembudayaan di tanah air perlu kita hormati. Pertama, sesuatu itu harus berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini, yakni pribumi, yakni yang dirantau alam Melayu di Nusantara. Kedua, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar kita terima dan terapkan. Ketiga, Islam sebagai agama rasmi adalah unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Malang sekali dalam arus perjuangan tanah air, dalam lenggok-lenggang perjuangan siasat tanah air, dan dalam kesibukan kita mencari ilmu dari seberang laut dan membawa pulang, ketiga-tiga ciri ini entah bagaimana terpijak semasa pergi, terlanda semasa pulang. Sekarang masanya telah sampai, dan syukur Alhamdulillah di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan gandingan fakulti-fakulti arkitek yang lain, dengan gandingan kejuruteraan yang lain, telah timbul satu perasaan sayang. Dan dalam soal sayang inilah saya ingin menyatakan, dalam bayang ada bayang, dalam bayang ada kunci. Sayang-sayang 1000 sayang, dalam sayang ada benci. Ini teka-teki orang lama. Kita mengatakan bahawa arkitektur ataupun seni bina mesti kita sokong dengan kuat. Kita wujudkan lembaganya, kita wujudkan asuhannya, tetapi isian di dalamnya tidak dikasihi. Lantaran itu kita telah tertinggal beberapa aspek tamadun kita sendiri. Mubin Shepherd, seorang yang dulunya menjadi pegawai MCS, lebih cenderung terhadap indera di Terengganu daripada beberapa orang anak Terengganu sendiri. Malah orang-orang seperti Winstead menyatakan di Kuala Pilah, katanya adat perpatih itu yang wujud semenjak tahun 1925 di kawasan Kuala Pilah berasal 600 tahun dahulu. Tetapi selepas beliau, siapa yang boleh menegakkan isian di dalamnya? Jarang sekali. Sebab itulah pada pagi ini, menjangkau kepada sejarah, kita perlu melihat kembali apakah yang boleh kita cedok dari Nusantara, yang boleh kita amalkan dari seberang, yang boleh kita adunkan menerusi Islam dan budaya Melayu. Dalam pada itu, seperti yang terkandung di dalam ungkapan Tun Abdul Razak pada tahun 1971 itu,
Apakah seni banner yang boleh diterima dari amalan dan nilai bangsa masyarakat asing yang dibawa sebelum merdeka ke tanah air? Ini semua akan dapat kita lihat dan akan dapat kita sajikan dalam pelbagai exercise ataupun tindakan luaran daripada fakulti masing-masing. Tetapi dalam masa yang sama, wajar bagi kita mewujudkan kesekutuan dan kesatuan kita untuk menimbulkan kesedaran. Daripada itu, kita meninjau istilah-istilah seperti neoclassicism, kita meninjau kembali Gothic revivalism, Orientalism and eclecticism. Kesemua ini adalah ilmu dari luar. Dan kita bawa pulang, kita lihat semula ceruk-ceruk bangunan kita. Kita lihat semula bangunan Sultan Abdul Samad mempunyai ciri-ciri modisnya. Kita lihat bangunan parlimen kita yang membawa kepada daun dan juga formasi nenas dan sebagainya. Kita lihat bangunan sekolah KGB di Seremban yang menimbulkan perasaan British untuk sesuatu yang tegak. Dan seterusnya kita lihat belantara konkret yang ada di Kuala Lumpur. Dalam belantara inilah kita melihat bahawa nilai yang ada dalam pembinaan dapat dipersoalkan. Kita tidak bercakap pasal kedai-kedai yang berharga berjuta ringgit sepintu. Kita tidak bercakap pasal pasar yang dapat disudutkan dekat Kampung Baru atau di Datuk Keramat atau di Jalan Melayu. Kita bercakap pasal bangunan-bangunan besar yang nanti akan tersergap indah mengikut kacamata mereka, tetapi mengikut kacamata estetik kita di sini bagaimana. Setelah adanya kesedaran inilah syukur bahawa kita mempunyai satu penelitian yang boleh membawa kepada satu kesedaran yang nanti membawa kepada kebaikan. Belantara konkret yang saya sebutkan tadi dibina terus menjadi sumber pandangan. Ada yang sakit pandangan, ada yang dibiarkan begitu saja. Dan ada dalam suasana di mana kita melihat tetapi tak nampak. Di mana kita melihat dan menengok tetapi tak berani menyatakan sesuatu. Adalah diharapkan secara hormatnya supaya majlis yang kita angan-angankan ini bersama dengan LAN dapat bersekutu tenaga dan menyuarakan dengan jelas apa sepatutnya harus dipatuhi oleh pihak berkuasa dalam masa mereka menjadikan tanah air kita sebagai tapak-tapak binaan baru di sana sini dan di seluruh ceruk rantau tanah air yang dikasihi. Hadirin yang mulia, di hari baik, bulan baik inilah saya rasakan kita perlu menanam semangat lama sebagai penjuaraan baru. Dari kealpaan sempat saya sebutkan ini, marilah kita bangkitkan sesuatu yang boleh membawa kepada pembaharuan kita. Dan marilah bersama-sama masyarakat pluralisme ini kita jadikan sebagai kekuatan. Yang ini orang Melayunya dengan identiti kemelayuannya, keislamannya. Orang Tionghoa dengan kekuatan ekonomi serta pandangan terus mereka berhubung dengan survival. Masyarakat Indianya yang mempunyai tradisi Dravidian yang lama yang boleh juga kita adunkan dalam binaan dan dalam melahirkan kesatuan dalam kecantikan atau keindahan. Bukan hajat saya untuk menyatakan sesuatu dari segi sejarah atau mengajar itik untuk berenang, hanya untuk mencuba menghalakan ke mana itik perlu berenang, ke Tebak atau ke Muara, ke setempat atau ke seluruh negara. Oleh itu kita kembangkanlah pandangan kita. Hendaknya jangan wujud keadaan di Jalan Chowkit di Kuala Lumpur, di mana terdapat hanya sebuah bangunan rumah Melayu nombor 41 yang terkepit antara bangunan konkret nombor 40 dan 42. Rumah nombor 41 itu
yang tinggal di Caukit yang berlambangkan pegangan bangunan Melayu. Yang lain hanya habis disambar Garuda pembangunan mendarat. Satu lagi, marilah kita pergi ke Jalan Melayu, antara Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Jalan Tun Perak. Betapa pilunya hati melihat sangsaranya keadaan Jalan Melayu itu. Lantaran bangunan di kiri kanan dalam keadaan daif dan tanpa sentuhan murni budaya dan warisan. Bandingkan dengan Jalan Petaling, di mana ekonomi dan budayanya mencetuskan perasaan maju dan gah. Dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 disebut di situ The Federation of Malaya Agreement 1948, maklumnya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sekarang tidak disebut lagi persekutuan tersebut. Begitulah hilangnya identiti kita. Oleh kerana sifat kita yang menengok dan melihat tetapi tidak tampak. Oleh kerana sifat kita, ilmu yang kita cerok dari sana, barat atau timur, tidak kita terjemahkan secukupnya dalam izm perjuangan profesion kita. Sama ada peguam atau arkitek, jurutera atau doktor. Inilah nasib kita sebagai anak tualang dalam perjuangan dunia yang tidak berkesudahan. Warisan pula merujuk kepada peradaban dan bernilai tinggi yang kita anggap sebagai penyelamat kepada perjuangan kita. Warisan malah adik-beradik dengan sistem kita hendak membina ciri-ciri yang kekal, yang indah. Tetapi entah bagaimana antara warisan dengan arkitektur ataupun seni bina belum lagi bersiul nada yang sama ataupun dapat berjuang dalam serentak sederak, sejalan dan sedayungan. Saudara-saudari, masa inilah bagi kita untuk melihat kembali fungsi-fungsi warisan. Saya dahulu tahun 2006 mewujudkan aktanya, dapat hendaknya bertulang belakangkan bersama dengan majlis pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita memang melaungkan merdeka setiap 31 Ogos. Tetapi laungan itu boleh kita persoalkan. Adakah ia mengandungi sentuhan perjuangan seperti yang kita buat hari ini ataupun tidak? Kapal terbang yang di udara, kapal tebal yang di bumi, mesti ada fungsinya di tengah-tengah menyelamatkan negara. Tetapi bagi kita, kita menyelamatkan tamadun tanah air kita. Oleh kerana pagi ini juga dapat kita war-warkan majlis penasihat atau majlis yang membawa ciri-ciri kebangsaan itu, marilah kita lihat kriteria pertamanya. Ialah bangunan tersebut wajar mengambil kira nilai kemanusiaan penggunanya. Kedua, kriteria kedua, bangunan tersebut wajar mengambil kira nilai-nilai tempatan di mana ianya dibangunkan, atau dengan kata lain mempunyai semangat jiwa setempat, local spirit environment. Ketiga, kriteria membangun struktur tersebut hendaklah melibatkan pelbagai perihal semasa bagi menggambarkan zaman ianya dibangunkan, atau dengan kata lain mempunyai semangat jiwa sezaman. Ini agak estetik dan ia mungkin mengelirukan. Oleh itu, sama ada LAM ataupun majlis ini nanti dapat menjurus kepada persoalan-persoalan identiti dengan lebih jelas. Namun demikian, kita harus adil dalam membahagikan nilai serta perjalanan dan execution ataupun pelaksanaannya, supaya usaha-usaha yang telah kita lakukan ini sentiasa memberi seni bina identiti kebangsaan yang luhur. Tinggal lagi dalam ucapan yang seperti ini perkara yang dapat kita sentuh berhubung dengan keindahan, keselamatan, utility, kesemua pihak faham.
Tetapi dalam penjanaan kerja kita dan pelaksanaannya, kita ada majlis daerah, kita ada majlis perbandaran, dan kita ada pelbagai authority atau pihak berkuasa yang harus bersama dengan kita dalam perancangan kita membina semula identiti tadi. Oleh yang demikian, satu rumusan yang membawa kepada penerangan kepada masyarakat harus kita buat. Betapa pentingnya setiap bangunan itu mengandungi ciri-ciri asas seperti yang saudara-saudari impikan. Adakah RTM faham tentang soal ini? Jika tidak, kita bawa mereka bersama. Adakah TV3 atau media yang lain? Sedemikian juga. Dengan lain perkataan, usaha murni kita ini mesti didokong oleh media. Ialah Mark Zuckerberg telah bersiul-siul ke bank beberapa tahun, hiduplah Facebook, dan juga Elliot turun telah mendapat sambutan hebat menerusi Twitter dan sebagainya. Tetapi mereka mempunyai jurusan penerangan yang jelas. Bagi kita, itu harus kita jadikan sebahagian daripada kemungkinan menjayakan program kita pada hari yang berbahagia ini. Saya terus pergi sekarang kepada apa yang telah disebut dan dibisikkan serta dimuatkan dalam isian ucapan saya, yaitu cadangan untuk sebuah majlis seni bina kebangsaan. Saya kira inilah salah satu daripada jalan keluar bagi memberi terjemahan kepada kuasa dan fungsi yang ada pada LAM terus-menerus buat masa-masa akan datang. Cuma apabila kita nak membuat majlis ini secara yang diterima pakai oleh kerajaan, wajar kita wujudkan memorandumnya. Dan saya cubalah bawa kepada rakan-rakan yang berkaitan di kabinet agar mereka dan beliau-beliau itu mempunyai perasaan dan sentimen yang sama ataupun tidak lebih. Di dalamnya kita juruskan beberapa istilah dan salah satu daripadanya ialah apa yang dimaksudkan dengan seni bina kebangsaan. Apa yang dimaksudkan dengan istilah ciri-ciri tempatan. Apa yang dikatakan sebagai ingredient kepada seni bina negara. Beberapa persoalan lain muncul kemudian, tetapi soalan awalan ini harus kita tangani bersama. Dan saya mencadangkan tadi beberapa sesi teh tarik harus kita fikirkan. Dan setelah kita berbincang, beria-ia, wajar agaknya kita pelawa rakan-rakan kita dari fakulti arkitek yang lain, seni bina yang lain di tanah air dalam urusan kita mencari kebernasan dalam kertas itu. Dan saya menyanjung tinggi apa yang telah disebut dalam perbincangan yang tidak resmi, termasuklah yang melibatkan universiti baru lama saya, International Islamic University. Hadirin yang dikasihi sekalian, apabila bercakap pasal ini semua, saya tak dapat tiada kena menyentuh sedikit saja tentang perasaan kekitaan di negara. Maksud saya, siapa yang tak mahu keindahan? Siapa yang tidak mahu perasaan indah? Tetapi dalam menamakan taman-taman di tanah air, kita telah lihat bagaimana nama seperti Highgate Terrace, Mount Bloom, UK Heights, dan akhir sekali Persing di Putrajaya. Seorang pun tak mau bercakap. Apa salah kita ganti dengan nama bunga? Apa salah kita cari sultan yang hebat diberi nama? Apa salah Taman Tun Teja, romantis orangnya, berkorban apa saja? Tetapi tidak ada penjurusan itu. Dan kerengkung saya sudah pun kering dalam masa berwarisan tempoh hari. Meminta beberapa pihak mencari jalan supaya dicari dulu nama kebangsaannya. Kalau tak dapat, tak indah, barulah nama lain. Jika tidak, satu hari semua nama taman di Malaysia bukan seperti Malaysia, tetapi seperti Highgate
Nasib baik tak Watergate. Ini pandang saya saja mungkin keterlaluan, tetapi saya tidak fikir ia keterlaluan dalam konteks nation building, dalam konteks membina negara. Dan dengan cara ini bahasa kebangsaan kita sekaligus dapat kita muliakan. Ada masalah. Masalahnya ialah developer atau pemaju. Mereka akan kata, it's my money, it's not yours, so why should you talk? Ini kasar. Dan walaupun tak dalam bentuk itu disebut kepada kami tempoh hari di Kementerian Kebudayaan, ada pemaju yang kata, no way, we choose what we like because the perbandaran authorities have agreed. Sebab itulah saya sebut tadi pihak berkuasa di negeri-negeri dan juga di kawasan-kawasan tertentu perlu berada dalam satu gagasan, dalam satu pembersihan jiwa sebelum kita mendakap hal ini. Akhir sekali, cadangan kita mewujudkan sebuah majlis seni bina kebangsaan yang membawa ciri-ciri kebangsaan kita harus kita dokong. Dan saya menawarkan diri sebagai salah seorang yang suka mengambil bahagian dan menyokongnya dan akan cuba mengadakan beberapa langkah yang terupaya oleh kita mengemukakannya kembali dalam aspek yang saudara-saudari sebagai pakar boleh membimbingnya dan mewujudkan perjuangan tersebut. Hadirin yang dikasihi sekalian, yang dikira sudah pun genap, yang disantung sudah pun tiba. Dengan keadaan itu, marilah kita wujudkan azam yang diperlukan. Banyak incipan di batu kikir semasa Cik Saleh mengampai kain. Memberi ucapan sudah berakhir, kita gantilah dengan yang lain. Saya mengucap terima kasih kepada profesor-profesor, rakan-rakan di sini dan juga para arkitek yang mulia, serta mereka yang mengambil bahagian dalam semua aspek. Dan kami akan sama-samalah dalam urusan mulia ini, yang murni ini, menjadikannya sebagai perjuangan kebangsaan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terasmilah majlis kedua-duanya pada hari ini.